wabarakatuh. Selamat petang. Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat status masa mengenai kedudukan COVID di negeri Sabah. Dan seperti yang kita tahu, hari ini adalah hari Jumaat 13 hari bulan November 2020. Berdasarkan kepada laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baru COVID-19 di negeri Sabah pada hari ini ialah 556. Ini adalah pertambahan daripada jumlah yang kita laporkan kemarin, dan saya akan menyatakan beberapa sebab kenapa ada peningkatan dari segi jumlah kes positif kita pada hari ini di Sabah. Jumlah kumulatif sekarang ialah 22.323 kes. Dan satu kes kematian telah dicatatkan di daerah Tuaran. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, saya ingin merakamkan tinggi-tinggi takziah kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Pada hari ini juga 447 pesakit COVID telah didischarge ataupun dibenarkan keluar daripada hospital. Manakala 2.472 pesakit masih menerima rawatan. Mereka terdiri daripada 663 orang di hospital dan 663 orang di hospital dan 1.809 di PKRC. Bilangan pesakit COVID di ICU pada masa ini ialah 66 orang dan 24 daripada mereka memerlukan alat bantuan pernafasan ataupun ventilators. Kes jangkitan COVID pada hari ini mengikut daerah adalah seperti berikut. Sandakan yang paling tinggi mencatatkan 223 kes, diikuti dengan Kota Kinabalu 104, Tawau 59, Sempurna 43, Tuaran 38 dengan satu kes kematian, Kudat 23, Lahadatu 20, Penampang 16, Keningau 12, Putatan 7, Papar 5, Kota Belud 3, dan Kota Merudu dengan Temunan masing-masing mencatatkan satu kes baru. Sukacita dimaklumkan, daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes baru pada hari ini. Daerah-daerah tersebut ialah Kuala Penyu, Kunak, Beaufort, Beluran, Telupid, Sipitang, Ranau, Pitas, Kinabatangan, Tenem, dan juga Nabawan. Ini bermakna 11 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes yang baru pada hari ini. Sukacita juga dimaklumkan bahawa tidak ada tambahan zon merah pada hari ini, dan satu-satunya daerah yang masih hijau atau sudah menjadi hijau ialah Nabawan. Pada hari ini terdapat 2 kluster baru di Sandakan, iaitu kluster Jambatan B sebanyak 30 kes
dan kluster Bonggaya sebanyak 46 kes. Daripada 556 kes positif yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 199 kes atau hampir 36% adalah dari daerah Tawau, Kota Kinabalu, Tuaran dan Sendakan yang berpunca daripada saringan kontak rapat. Selebihnya iaitu 357 kes adalah daripada lain-lain kategori. Jadi yang tadi itu daripada kluster-kluster tertentu dan yang selebihnya daripada kategori-kategori yang lain. Daerah Sendakan merekodkan kes tertinggi sebanyak 223 kes. Daripada jumlah ini, 87 kes adalah daripada saringan kontak rapat, manakala 33 kes daripada kluster Bonggaya, 31 kes kluster Keramunting, 18 kes kluster Jambatan 2, 17 kes kluster Mesra, 16 kes kluster Samudra, dan 3 kes adalah daripada kluster Penjara. 2 kes daripada kluster Tinusa dan 1 kes saringan komuniti, 6 daripada saringan bergejala, 1 kes sign off dan 8 kes daripada saringan sebelum bekerja. Jadi inilah secara terperincinya atau perincian daripada jumlah kes baru disendakan yang berjumlah 223 kes pada hari ini. Jumlah kapasiti katil di hospital adalah sebanyak 1,010 katil. Sementara di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC adalah sebanyak 5,513 katil. Menjadikan jumlah keseluruhan 6,523 katil. Peratusan penggunaan katil pada hari ini ialah 37,9%. Saudara-saudara sekalian, kerajaan negeri mengalu-alukan sumbangan daripada semua NGO, syarikat swasta, pemimpin masyarakat dan orang persendirian sebagaimana yang dinyatakan dalam kenyataan media semalam. Namun demikian, saya juga menerima maklum balas daripada beberapa NGO dan orang-orang perseorangan yang memikirkan dan mendapati SOP penghantaran derma ataupun donation ini agak membebankan bagi mereka. Dan hari ini kita telah bawa cadangan ini kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah untuk mencari jalan bagaimana kita memudahkan penyaluran bantuan-bantuan daripada NGO, derma dan sebagainya. Dan sukacita saya memaklumkan bahawa mesyuarat yang berlangsung pada hari ini iaitu GPBN memutuskan semua NGO, syarikat swasta, pemimpin masyarakat, orang persendirian yang ingin membuat sumbangan untuk terus berhubung dengan pegawai kebajikan di daerah di mana sumbangan itu hendak disampaikan. Kalau kita lihat semalam ada sedikit keperluan untuk menghubungi timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan kita memikirkan bahawa keperluan ini tidaklah diperlukan bagi memudahkan penyampaian bantuan oleh orang-orang perseorangan dan juga NGO, dan sekarang mereka hanya perlu untuk menghubungi pegawai kebajikan daerah di tempat di mana mereka berhasrat untuk menghantar bantuan tersebut.
Walau bagaimanapun penyumbang daripada luar negeri Sabah wajib mendapatkan kelulusan khas masuk ke negeri Sabah sebelum dapat masuk ke negeri ini untuk tujuan yang sama. Saudara sekalian, saya ingin memberi makluman bahwa niat kita untuk memperkenalkan SOP yang terdahulu dan juga sekarang ini bukan bertujuan untuk menyukarkan penyampaian dan sumbangan daripada pemimpin-pemimpin ataupun pemimpin masyarakat daripada NGO atau orang-orang perseorangan, tapi lebih kepada untuk memastikan bahawa kesihatan mereka yang datang untuk menyampaikan sentiasa tidak dikompromi. Saya diingatkan bahawa ada tempat-tempat di mana penyampaian bantuan ini dibuat adalah tempat-tempat yang pada fikiran kita masih merupakan tempat yang berisiko tinggi dari segi infection atau infeksi ataupun penularan COVID ini. Jadi kita perkenalkan SOP tersebut untuk memastikan bahawa para penerima ini tidak terdedah kepada risiko jangkitan kuman tersebut. Kerana pihak kami lebih tahu, kerana kita berhubung rapat dengan Jabatan Kesihatan setiap hari, tempat-tempat yang dipikirkan berisiko tinggi. Dalam arti kata yang lain, keselesaan dan kesihatan para penyumbang dermawan ini menjadi perkiraan utama kita dalam usaha kita untuk memperkenalkan SOP dan bukan untuk menyekat maupun seolah-olah mensyaratkan bantuan itu harus melalui kerajaan. So kalau saya boleh nyatakan barangkali dalam bahasa Inggeris, kerana saya tahu banyak juga yang mungkin tidak berapa faham bahasa Melayu. The reasons why we introduce the SOP in the first place is having your safety as our top considerations. You know, there are areas which are high risk in terms of infections, and only the local officer or the medical officer and the local district office will know and identify the area that are high risk. We want to make sure that your safety, at least in terms of health or infection, is not compromised in any way. And that is exactly the reasons why we were insisting on certain procedures to be followed, so that you come with your donations and you go back without any possibility of being infected. So saya harap semua pahamlah, itulah dia punya matlamat utama. We care about you. That's the reasons why we introduced the SOP. No other reasons. Yeah. Bagi memudahkan atau memahami peraturan SOP yang sedang berkuat kuasa, silalah layani laman sesawang kami hadnp.sabah.gov.my, ya. Di situ melalui talian kita akan mengetahui maklumat lanjut atau details mengenai beberapa SOP dan juga prosedur yang sedang berkuat kuasa. Saya juga hari ini ingin membaca beberapa panduan mengenai pengurusan nikah, cerai dan rujuk di negeri Sabah. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah atau JAHINS membenarkan urusan nikah, cerai dan rujuk 3 hari seminggu di semua pejabatnya berkuat kuasa pada 10 November bulan ini hinggalah 12 Disember pada tahun ini, atau sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat
dengan mematuhi prosedur operasi standar SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya haraplah semua yang terlibat yang ingin misal kata bernikah semasa tempoh PKPB ini merujuk kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Ya. Begitu juga dengan SOP bagi sektor sukan dan rekreasi. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah atau JPBN hari ini memutuskan hanya aktiviti sukan yang tidak bersentuhan fizikal, non-contact sport, sahaja dibenarkan secara individu atau kumpulan tidak melebihi 10 orang pada satu-satu masa. Butiran jenis sukan dan SOP yang perlu dipatuhi ada terdapat dalam SOP yang telah pun kita siarkan. Ini pula mengenai SOP bagi pembukaan semula taska yang berdaftar. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah atau JPBN juga membenarkan pembukaan semula operasi taska yang berdaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Am Sabah atau Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia di Negeri Sabah. Tata cara operasi taska juga kita telah sediakan SOP dan kepada mereka yang terlibat bolehlah merujuk kepada SOP yang telah pun disiarkan. Setakat ini sebanyak 164.591 bakul makanan. 164.591 bakul makanan telah pun diedarkan kepada golongan sasar dan setakat ini edaran itu berjalan dengan lancar. Saya juga ingin melaporkan pada hari ini 72 sekatan jalan raya telah dilaksanakan yang melibatkan 55.063 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, 232 buah kenderaan diarah berpatah balik. Manakala 31 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP COVID-19. PDRM juga telah melaksanakan 94 hibahan melalui kereta peronda. Dan kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB ialah masih di tahap yang tinggi 97.63%. Tahniah kepada rakyat negeri Sabah dan kita harapkan pematuhannya pada tahap yang pertusan yang tinggi ini akan terus kita lakukan. Dalam hal ini 3 daerah mencatatkan kadar pematuhan yang tinggi, yaitu Kinabatangan 99%, Sipitang 99%, dan Kota Kinabalu 99%. Tahniah kepada 3 daerah ini dan kita harapkan ini akan diteruskan untuk dan dikekalkan bagi memastikan walaupun kita telah melonggarkan sedikit sebanyak SOP bagi aktiviti ekonomi tertentu, tapi rakyat perlu terus mematuhi segala SOP yang telah pun dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan. 3 daerah yang mencatatkan kadar pematuhan yang terendah ialah Sempurna 95%, Kota Belud 96%, Ranau 96%. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan Polis Marine yang melibatkan 18 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 20 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan juga Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah juga telah melaksanakan sanitasi di 7 premis di 5 buah daerah, yaitu Sempurna, Kota Kinabalu, Pinampang, Kinabatangan dan juga Tawau. Jabatan Penerangan Sabah terus melaksanakan program Info on Wheels
bagi tujuan mendidik masyarakat agar patuh kepada SOP, mengamalkan 3W, mengelakkan 3C, dan pembudayaan norma baharu. Telah dilaksanakan di 121 lokasi di 17 buah daerah pada hari ini. Bahan dibuat dalam 4 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Kedazan, dan juga bahasa Bajau. Kerjasama padu daripada semua pihak amatlah penting dalam usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi SOP yang sedang berkuat kuasa dan mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian. Dan seperti mana yang saya berulang kali telah ingatkan, masyarakat dinasihatkan juga untuk menjalani ujian saringan dengan kadar segera sekiranya mempunyai kontak rapat dengan individu yang disahkan positif COVID-19. Demikianlah laporan saya pada hari ini, dan seterusnya saya akan baca soalan-soalan yang telah dikemukakan secara bertulis oleh para wartawan. Soalan pertama daripada Free Malaysia Today. How many patients have died from the virus in Sabah so far? Berapa ramaikah ini pesakit yang telah meninggal dunia kerana virus COVID di Sabah setakat ini? Setakat 12 November, jumlah kes kematian akibat COVID-19 di Sabah adalah agak tinggi, 165. Soalan kedua daripada FMT atau Free Malaysia Today berbunyi, What is the procedure to handle patients who died from the virus? Are religious authorities, family members, or funeral parlors allowed to handle the remains, or is it entirely done by the health department? And does this include up to the burial handled by the health authorities? Apakah prosedur yang digunakan bagi tujuan pengkebumian mereka yang meninggal dunia kerana COVID, adakah ahli keluarga mereka dilibatkan atau adakah pihak-pihak berkuasa keagamaan bergantung kepada agama yang meninggal dunia itu dilibatkan, atau adakah ia diurus penuhnya oleh pihak Jabatan Kesihatan? Jawapannya begini. Pengurusan jenazah COVID-19 akan dikendalikan oleh pihak hospital. Semasa pengkebumian, ejen kompeten yang telah dilatih akan mengurus pengkebumian dengan diselia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM. Urusan pengkebumian oleh ejen yang dilantik adalah mengikut kepercayaan agama jenazah atau agama yang meninggal dunia yang diuruskan. Contohnya, kaki tangan dari Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah atau JAHIN bagi jenazah yang beragama Islam, dan syarikat pengurusan jenazah, that's what you call funeral parlors, bagi yang bukan Islam. So the answer is very simple. Yes, it is handled by the hospital concerned, but at the same time it is handled professionally, and the elements of religious rights are very much included in the burial procedures handled or done by the hospital. Daripada Senchu Delhi, adakah kerajaan akan mengkaji balik arahan untuk 50% penjawat awam, terutama dari pihak berkuasa tempatan, bekerja di rumah, sedangkan aktiviti ekonomi mula memulih dan para peniaga mengalami kelambatan dari PBT untuk urusan rasmi? Ini saya boleh jawab dengan apa itu? Walaupun kita menetapkan 30% ya, perlu 30% kaki tangan awam perlu berada di pejabat setiap masa bermula pada 22 Oktober. Ini semasa tempoh PKPB ini. Tetapi dia tidak termasuk mereka yang dianggap sebagai essential service.
atau perkhidmatan yang diperlukan. Jadi secara barangkali secara amnya kaki tangan kerajaan yang menguruskan perkhidmatan yang perlu masih bekerja semasa PKPB ini dilaksanakan, ya. Dan ini termasuklah di PBT, ya. Dan harus diingatkan juga bahwa urusan rasmi oleh awam, termasuk para peniaga, masih boleh dilaksanakan secara talian, sama ada melalui telefon dan email kepada dengan PBT, ya. Jadi berbagai cara kita boleh mengurus urusan kita. Tapi seperti mana yang saya nyatakan awal-awal tadi, essential services have remained in operations. Dan kalau ada apa-apa masalah yang orang awam yang mendapati ada perkhidmatan yang sukar diperoleh, bolehlah melaporkan kepada kementerian kami kalau ia melibatkan PBT, ya. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kerajaan negeri sentiasa memantau situasi semasa pandemik 19 di negeri ini dan akan mempertimbangkan untuk mengkaji semula arahan kehadiran di pejabat tertakluk kepada keadaan semasa COVID dengan mengambil kira nasihat dan pandangan dari pelbagai pihak. We are constantly monitoring the situation. If the need arises, we will review the SOP relating to the presence of civil servants or the need of a civil servant to work from the office. Daripada New Straits Times, what is the RO for COVID-19? Atau lebih RO ini dia panggil R0, ya. Well, relaxing CMCO such as allowing dine-in and recreational activities hamper effort by authority to lower COVID-19 infectivity rate in Sabah. Pertamanya saya jawab soalan yang the first limb of the questions. Kadar kebolehjangkitan atau R0 untuk Malaysia secara keseluruhan sehingga 11 November adalah kurang daripada 1, ya. 1.0. Nilai R0 di Sabah sehingga 9 November pula adalah 1.03. Ini bermaksud seorang kes positif boleh menjangkiti seorang lagi individu lain atau kontak rapat. Bermula pada 10 November, Negeri Sabah telah melaksanakan PKPB dengan beberapa kelonggaran yang diberi. Kata aktiviti pengoperasian pasar raya, pusat membeli belah, kebenaran makan dalam premis restoran, aktiviti keagamaan serta aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak bersentuhan fizikal. Walaupun kelonggaran telah diberi, kerajaan menasihati orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP yang disediakan dan memastikan tiada perhimpunan orang ramai melebihi had yang dibenarkan. Di samping itu, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa mengamal norma baru seperti mengelak 3S atau 3C, yaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang terlalu dekat atau close conversations. Notwithstanding that we have relaxed the SOP of certain activities, but finally it will be up to for all of us, the people themselves, to ensure that they observe and comply with the SOP at all time. Kita yang menetapkan sama ada kita berjaya atau tidak. Kita telah membuat kelonggaran beberapa SOP ini atas permintaan sebahagian ramai daripada masyarakat, khususnya kepada mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan. Dan harapan kita ialah
kelonggaran ini disambut dengan rasa pertanggungan jawab yang lebih tinggi di kalangan operator perniagaan ini untuk pastikan premis mereka melaksanakan sepenuhnya SOP yang berkuat kuasa. Kerana ini akan memastikan bahawa penularan COVID ini masih tersekat walaupun kita telah melonggarkan beberapa SOP bagi memudahkan orang ramai menjalankan aktiviti seharian mereka, khususnya yang ada kaitan dengan aktiviti ekonomi. Soalan satu lagi daripada bernama seorang aktivis mencadangkan penubuhan jawatan kuasa peringkat parlimen bagi memantau bantuan dan peruntukan Sabah untuk COVID-19 dan pemulihan. Apa pandangan kerajaan negeri tentang perkara ini? Setujukah ia dilaksanakan? Apa manfaat diperoleh oleh kerajaan negeri dan rakyat dalam perkara ini? Saya pikir jawapan saya simpel saja. Pertamanya, cara sekarang iaitu mengikut daerah, ya, berjalan dengan lancar. Saya akui pada mulanya memang ada sedikit sebanyak keperluan untuk penyesuaian sebelum dia berlancar. Tapi dia berjalan lancar. Kedua, kalau kita lihat struktur itu sendiri daripada negeri diturunkan kepada daerah. Daerah itu dikira atau daerah itu sebagai satu kawasan pentadbiran yang diketuai oleh pegawai daerah, Presiden Majlis Perbendaharaan, Mayor dan sebagainya. Kita rasa itu adalah struktur yang baik dari segi pemantauan dan juga dari segi koordinasi atau penyelarasan. Kerana ketua pentadbiran sebuah daerah itu adalah yang bertanggungjawab. Dan saya pikir sesuatu yang berjalan dengan lancar itu, saya pikir tidak ada keperluan untuk ditukar. Saya kurangnya buat masa inilah. Saya ambil misalan, ya, Ranau lah misal kata. Parlimen Ranau ialah juga daerah Ranau secara pentadbiran. Jadi kalau kita katakan kita mau batu pemantauan di peringkat parlimen, dia tidak bertukar apa-apa. Sama juga dipantau oleh pejabat daerah. Kerana kawasan parlimen Ranau dan kawasan pentadbiran daerah Ranau adalah satu tempat geografika yang sama. Inilah saya harap kita semua pahamlah, ya. Jadi itulah jawapan saya. Jadi kalau ada soalan-soalan tambahan silakan. Datuk. Yes. Selamat petang, Datuk. Yeah, this is Olivia from Newscast Times. Yes, Olivia. Yeah, Datuk, the statement it mentions kan most of the new cases are from the saringan contact, and the statement also mentioned about category landline category. What does it mean exactly? The landline category. Yeah. Okay. Basically, I was saying that there are clusters as well as close contact. Close contact are people who are infected by their friends. Yeah? While clusters are more specific in nature. For instance, if you are talking about the prison clusters, then it involved in one specific locations. While close contact basically is just a person was infected with the virus, and his friends who were exposed to him also got it. And that basically is the explanation. I hope that is quite clear. Yeah. Okay, thank you, Datuk. Yeah. Datuk. Yes. Duri here, FMT. Just in addition to my to the FMT's question earlier on the funeral arrangement,
So I understand that the health authorities will also obviously be involved in the arrangements. As you said, the hospital will be managing the remains of the deceased lah, Yeah. from the hospital. So the hospital or health department's involvement will be all the way through up to the burial phase, right? Stage. Yes, At yes, the- yes, it's true. Yeah. Now, basically, Okay. basically what happened is So that, my yeah, Yeah, sorry. So my what I'm getting at is because the health workforce is already under a lot of pressure and tremendous strain right now. Wouldn't that put more strain on the health department, on the health workforce? yeah, basically, I think they have a special team for it, lah, no, to arrange burial and whatnot. You see. The reason I can fully understand and appreciate your concern, but basically, I think the idea is that nobody want to take any chances of. Yeah, I mean, I know the feelings on both sides. You know, the hospital staff who are obviously very hard at work, and the relatives of the deceased who have just lost a loved one. And as a matter of procedure, the hospital insists that the burial arrangement is be done by the hospital to ensure that no other people, including members of the family, are in any way exposed to the possibility of an infection. So I know it doesn't sound nice to say this, you see? I mean, you just lost a loved one and now you're saying, don't go near him because you might be infected. No, that's not what I mean. What I'm saying is that strictly there's a procedure to be followed. I'm sure the hospital knows better why they have that SOP, and we trust the hospital that's the best way to handle the remains of the disease. Yeah. Thanks, Dato'. Yeah. Datuk, Yeah. selamat malam Datuk. Fazli dari Bernama Datuk. Yeah. Datuk, Yeah. berkenaan soalan tadi Datuk, yang pasal jawatan kuasa peringkat parlimen tadi Datuk. Just nak clarify sikit Datuk, pasal sekarang ni salah satu cadangan dia tu Datuk, bantuan-bantuan yang diberikan di Sabah ini, dia mesti dilaporkan di jawatan kuasa parlimen, cadangan dia lah, mesti dilaporkan di jawatan kuasa parlimen di KL sana, di Dewan Parlimen sana lah. Jadi bila struktur yang sedia ada ni, adakah kerajaan negeri tengok bantuan-bantuan tu lebih baik diuruskan oleh kerajaan negeri Sabah sendiri tanpa campur tangan daripada luar? Macam tu ke Datuk? Sekarang ni pun semua urusan agihan itu dibuat oleh kerajaan negeri Sabah sebenarnya. Termasuklah bantuan-bantuan dari pusat. Kerajaan pusat telah memberi kepercayaan penuh kepada jentera kerajaan negeri yang juga bekerjasama dengan jentera kerajaan persekutuan untuk bisa kata membuat agihan kepada apa juga bantuan yang telah diberi. Saya fikir pada akhirnya yang penting ialah sama ada sistem yang ada sekarang itu berjalan dengan lancar. Dan saya dapati bahawa setakat inilah sistem itu berjalan dengan lancar. Dan sesuatu yang berjalan lancar saya fikir tidak ada keperluan untuk diubah. Malah apa yang perlu kita buat ialah untuk memperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki kepada sistem tersebut. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Ya. Hello, Yep. selamat petang Datuk. Yes. Saya Eng dari Sinchu Daily. Yep. Hari ini, just about 2 weeks is Batu Sapi by-elections, and Sandakan today the positive case has been increased. So, and there was a report says that PBBM might send candidate to contest in Batu Sapi. So, can we get any comments from Datuk about this? To be honest, none that I know. I'm the PPBM Deputy Chairman of Sabah, and Sabah we have not made any decisions. If there is, I'll be one of the first one to know. That I can tell you. Yeah.
So I suppose everyone is tired. Semua dah penat. Jadi kalau tidak ada soalan lagi, barangkali cukuplah kita adakan sesi kita pada hari ini. Esok ialah Deepavali ya. So bagi semua mereka yang merayakan Deepavali, kami di pusat pengurusan COVID Negeri Sabah ingin menyampaikan kepada ucapan kepada semua mereka yang merayakan selamat menyambut perayaan Deepavali pada tahun ini. Dan moga-moga ya kita dapat menangani penularan COVID di Sabah dengan baik dalam masa yang singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.